Jabatan Kemajuan Orang Asli Jaguar akan terus menjaga kebajikan 700 keluarga masyarakat orang asli di Gua Musang yang terancam akibat serangan harimau belang sejak 6 bulan lalu. Perinciannya bersama Muhammad Amirul Hafiz Rosli. Baik Syahid, terima kasih. 700 keluarga masyarakat orang asli di Pos Bihai, Pos Balar dan Pos Belatim masih diancam serangan harimau belang. Pegawai Jaguar Gua Musang Azman Ngadiron berkata, selain Jaguar, pelbagai agensi serta badan bukan kerajaan NGO turut bekerjasama menjaga kebajikan penduduk orang asli terjejas. Menurut beliau, setakat ini 8 kali sumbangan bakul makanan telah disalurkan oleh Jaguar kepada keluarga orang asli. Kita amat mengucapkan terima kasih dan mengalu-alukan segala bentuk bantuan yang dihulurkan oleh pelbagai pihak, dan kita sentiasa menerima sekiranya ada lagi, sebab kita tak boleh jangka perkara ini akan berakhir. Walaupun trend tu dah menurun dan sekarang ni pun aktiviti masyarakat sudah kembali ke mood asal, mana mereka boleh keluar dari kampung, boleh menjalani kehidupan harian macam biasa, boleh hadir ke sekolah, tetapi masih sedikit perasaan trauma di kalangan mereka. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Majlis Hari Raya Jaguar di Pejabat Jaguar Rancangan Pengumpulan Semula RPS, Kuala Betis. Sebelum ini, kebimbangan masyarakat orang asli di Pos Bihai, Gua Musang masih belum berakhir apabila harimau belang yang didakwa bebas berkeliaran dan sehingga kini masih gagal masuk perangkap. 7 Januari lalu, seorang lelaki Anek Along, 59 tahun, ditemui mati selepas dipercayai dibaham seekor harimau belang di Kampung Sau, Pos Bihai. Kejadian berlaku ketika sambutan perayaan menuai padi dan menangkap ikan sungai masyarakat orang asli sukur kaum Temiar di kawasan itu. Biarpun masyarakat kini menggunakan pemetik api, versi moden dalam penggunaan seharian, namun bagi setengah masyarakat kampung di Kelantan, mancis atau gesek masih digunakan dan memberikan nilai sentimental tersendiri dalam kehidupan mereka. Di Kelantan, satu-satunya kilang gesek yang bertapak sejak 89 tahun lalu masih beroperasi sehingga kini di Kampung Sungai Keladi, Kota Baru. Bersama wartawan Maisarah Sapiin menyelusuri susur galur kilang mancis terulung itu. Menurut penyelidik kilang Mahmud Muhammad Nur, 85 tahun, mancis atau gesek dalam dialek Kelantan kekal relevan kerana masih digunakan untuk membakar sampah, menyalakan rokok, menghidupkan kayu api dan sebagainya. Dia yang lebih 22 tahun berkhidmat di kilang itu mengakui nilai sentimental yang ada pada gesek menyebabkan produk hasil tangan anak Kelantan itu tidak pernah putus menjadi pilihan pengguna. Kilang ini merupakan kilang tertua di Kelantan dan negara ini serta sudah beroperasi di tapak kompleks seluas 1.13 hektar sejak 1933. Katanya operasi pengeluaran juga kekal di tapak sama biarpun sudah 3 kali bertukar pemilik. Terdapat 3 kilang utama di kawasan itu, iaitu kilang menghasilkan kotak mancis, bata mancis dan bahagian pembungkusan yang mampu menghasilkan kira-kira 96,000 kotak mancis sehari. Menariknya dia orang kampung dia untuk bakar sapoh ke apa gini lah. Dan dia boleh buat lagi sekarang macam mancis ni untuk bakar sapoh sajalah, atau nak buat dapur dia tak pakai mancis dah. Semua pakai lighter atau pakai gas tu. Berkongsi proses pembuatan mancis dengan 7 langkah dibuat untuk menghasilkan sekotak mancis bersaiz 20 mm. Mahmud berkata proses membuat kotak bermula dengan sekeping kayu nipis, dilipat, dikam dan dibalut kertas sebelum dijemur. Kotak berkenaan kemudian dikeringkan menggunakan mesin pengering selama 10 minit sebelum proses diteruskan pada bahagian dalam kotak. Kemudian label ditampal pada kotak yang dilakukan serentak oleh 3 pekerja dan campuran bahan karbida diletakkan di bahagian kedua-dua sisi kotak bagi membolehkan mancis menyala. Menurut beliau, untuk menghasilkan bata mancis pula, proses dilakukan di kilang berbeza bagi mengelak sebarang kejadian tidak diingini. Bata mancis akan dicelup ke dalam lilin menggunakan mesin celupan. Kemudian, bahagian kepala bata mancis akan dicelup 4 bahan, iaitu kalium klorida, kanji, sulfur dan silika sebelum dikeringkan dan ia diisi ke dalam kotak mancis yang sudah siap.
Apabila kotak dan batang mancis telah siap, ia dihantar ke bahagian proses pembungkusan sebelum diedar ke seluruh negara berdasarkan permintaan. Kilang ini juga pernah melakar sejarah apabila menghasilkan mancis khas sebagai cenderahati ketika Sukan Commonwealth 1998. Maisara Sapiin, Berita RTM. Laporan itu tadi mengakhiri lintas langsung dari Kelantan. Dengan itu, kembali semula ke Syahi. Terima kasih Amirul.